ini assessment 7 hari kita akan buat sama. Selama 7 hari. Maksudnya day 1 akan buat ni, day 2 akan buat ni. Okay. Alright, okay. I'm glad kita cakap sekejap pasal ni sebabnya ini saya bagi memang letak straight sebabnya ini cover kita 40%, cover kita punya final exam. Okay. Jadi dia cover semua kita punya CLO lah. Kan? Jadi day one ni hanya cari kata akhbar berkaitan dengan assessment. Kan? Semua soalan by the way arahan semua atas. Semua kat atas macam mana berapa markah semua kat atas. Okay. Kemudian buatlah. Hari ni nak buat satu, esok buat lain ataupun lusa pula ke. Okay. Cumanya satu hari satu lah. Tapi ada setengah orang yang buat je satu hari dua ke tiga ke. Okay. Whichever you are comfortable with. Cuma plannya sehari satu. Okay. And untuk kurangkan stress lah. Banyak tugasan. Jadi yang ni actually you kena interview. Tapi saya tanya dua soalan saja. Interview online. Okay, adalah maksudnya uh, letakkan apa jawapan guru tersebut ke lecturer ke ataupun kalau mak ayah cikgu ke kan boleh interview mereka lah kalau mereka duduk di rumah tak payahlah online tapi ada gambar lah siapa yang kita interview dan sebagainya tapi still berkumpulan maksudnya nak buat group sekali pun tak apa okay. Lepas tu ini pasal CLO ya siapa Nisha. Anisha okay. Yang pasal probe to elicit answer tu macam mana Doktor? Interview tu. Okay, yang macam mana? Apa Yang Nisha kata? students yang point ketiga tu kan ada Okay. students probe to elicit answer tu kan. Yang tu macam mana Doktor? Oh maksudnya kalau kata dia tak menjawab soalan kita, kalau kita tanya dua soalan kan? Dua soalan yang ni kan, macam mana kita compare assessment dulu dengan sekarang apa tu dan macam mana kita make sure lah assessment tu adil untuk semua orang semasa COVID ni especially. Dan katalah kalau dia tersasar daripada jawapan, kemudian kita probe je lah. Akan ada transcription tu cakap kata, okay, jadi apa cikgu buat? Contoh. Okay. Ataupun cikgu maksud saya, macam tu, itu probe lah. Maksudnya bila dia tak menjawab. Sebab ada kadang-kadang dia cakap, bila saya tengok transcription tu, dia cakap semua benda. Dia tak cakap yang spesifik. Yang kita nak dua soalan ni. Satu dengan dua. Dia cakap macam susah, memanglah susah. Okay, tapi dia tak spesifik lah ikut yang kita nak capai ni. Okay, ada dua soalan je tanya. Okay, dan sepatutnya tak lebih daripada 15 minit. Boleh ke Nisha? Okay, thank you Doktor. Boleh. Okay, Thank you. so sama. Okay, ni kalau nak kira student probe. Kalau ni lepas tu kalau dia tak perlu probe, maksudnya markah ni akan pergi ke inilah explanation lah. Maksudnya kalau dia berjaya explain dengan detail, memang dia bagi konteks dia, sekolah dia, kelas dia ni, macam mana dia buat semua kita. Jadi maksudnya dua markah ni akan masuk ke empat markah test lah. Okay. Sebab dia ada dua soalan. So dia ada point 1 dengan point 2 lah. Okay. Point 2 for question 2. Kejap. Scoring dia testers point 1 for question 1. Testers explanation on point 1. Testers point 1 for question 2. Okay, betul? Testers explanation on point 2. Okay. Betul lah tu. Okay. So, that's it. Oh, ni satu je salah. Question 2. Okay. Question 2. Okay. Testers point 2. Question 2. Okay. Salah. Okay. So kalau ada apa-apa boleh tanya dalam group pun tak apa. Sebab benda ni memang time to time. Yang ni paling simple. Sepatutnya boleh post terus je. Okay, CLO dengan yang daily news ni kena share kerata akhbar sikit. Okay, tapi yang ni paling senang. Sebabnya kena tengok subjek apa nak buat, topik apa nak buat, tengok content. Semua post secara teks. Tak perlu nak upload file dokumen. Kalau suka upload dokumen Word boleh lah. Okay, so ada setengah memang dia just post saja macam chatting. Okay. Yang ni based on dua video ni lah. Okay. Bagi pendapat berdasarkan video tersebut.
Dan soalan dia apa? Kat sini dia ada bagi okay, soalan pertama identify to assessment. Yang ni pun sama. Identify to assessment. Dalam video ni, ini pun dalam video ni. Okay, yang ni lebih saya bagi tahu pasal alternative assessment. Okay, no can do. Dia tahu dan dia boleh buat. Lalu alternative assessment tu benda yang berdasarkan tugasan. Stats sekolah, basic stats tadi kita kata. Postmortem, sepatutnya kalau tengok yang kita dah buat pasal distracted analysis semua tu, kita boleh buat dah setakat ni. Dan juga tengok Excel. Dan yang ni bad versus good ni lah. Sikit lagi kot. Kalau sebenarnya kita boleh buat sebabnya kita dah tengok jenis-jenis item yang lemah dan item yang baik. So kat sini saya nak minta identify, ada tak, pernah jumpa tak soalan yang kita rasa poor quality lah. Penulisan dia tak bagus ataupun bias. Okay. Dan kemudian kita tulis semula lah, cadangan menulis semula, tapi kita tengok balik apa tujuan assessment tersebut. 7 hari. Tak. Sepatutnya berkumpulan, I think you can delegate the task, tapi hopefully semua orang faham lah apa yang kalau masing-masing buat, masing-masing semua faham apa yang kawan-kawan dia buat. Okay, kita punya ni akan cover semua CLO dan ini basically akan cover 40% final exam. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, semua diam, maksudnya everybody's good for now. Okay. So kita patah balik ke apa items yang kita kata hari tu kita buat sampai apa dichotomous difficulty untuk dichotomous kan. Dan kita pun tengok distracted analysis ni. Okay. Tengok apa satu contoh kot salah. Okay. Dan apa kita guna benda ni lah distracted analysis, kita buatlah KT, KR dan sebagainya, dan kita guna apa kita guna formula manual yang tak guna apa SPSS. Okay, ini paling cepat lah nak tengok. Kadang-kadang kita tengok yang ni pun kita dah tahu dah distractor tu bagus ke tak. Kalau semua orang tak jawab, maksudnya distractor tu tak berfungsi dan kita perlu tukar. That's the idea. Okay. Kita stop sini. Okay. So ingat tak apa itu contoh penskoran dichotomous? Bukan contoh lah, apa itu penskoran dichotomous? Anybody? Boleh chat ke? Boleh cakap ke? Ini polytomous. Kalau dichotomous maksudnya kita skor macam mana? Dua jawapan. Okey Zarni. Okey, dua jawapan. Dua jawapan tu maksudnya bukan dua outcome ni. Okey, dua outcome. Betul? Salah. So jadi betul Arni. Okey, so it's dua outcome. Kita panggil dua hasil. Sebab satu jawapan yang betul. Maksudnya 01. Okey, betul salah ataupun MCQ yang mana satu paling betul lah. Okey. Ada 4 pilihan jawapan tapi hanya satu yang terbaik, dan bila dia betul-betul kita bagi dia markah 1. Kalau dia salah bagi 0. Betul Arni. Okay, thank you. Tepuk sikit Kak Arni. Saya tak tahu, saya kalau guna ni saya tak tahu nak guna emoji macam mana. No tepuk. Saya tak tahu. Annotate. Bukan. Kalau sharing tu tak boleh emoji kot, orang lain yang kena tepuk. Okay. Okay, thank you. Aina pun wow kata. Okay. So polytomous maksudnya lebih daripada 01 lah. Okay, sampai J. Kita kata J tu ialah markah maksimum lah. Kadang-kadang markah maksimum kita 5, markah maksimum kita 10. Itu polytomous lah sebab dia ada tendensi. Ada tendensi nak dapat 0, ada tendensi nak dapat setengah pun ada tendensi nak dapat 1, 2. Okay. Katalah kalau soalan tu 0, setengah, 1. Itu dichotomous ke polytomous? Kita skor dia. 0 markah, setengah markah, 1 markah. Dichotomous ke polytomous? Tak apa, cuba je. Polytomous. Okay, good job Nuha. Yes, polytomous sebabnya dia dah lebih 2 outcome. Okay, so dia ada 0, setengah dengan 1. So ada 1, 2, 3. 3 outcome. Okay, so itu polytomous. Jadi cuma itulah kita akan input dia
0.5. Jadi dia akan kita kena make sure kita tahulah kata dia ada 3 kategori pemarkahan. Okey, tapi selalunya jaranglah kita buat setengah. Tapi ada nanti dalam game kot tak salah, bila kena rate kawan sendiri guna Google Form tu kan kena buat game sikit, dan game tu pula kena ikut kriteria-kriteria yang saya bagi dalam assessment spec tu. Dan bila masa nak rate kawan punya game, dia akan dia ada markah 0, 1, 1.5 macam tu lah, dia ada pemeringkatan dia ikut kita punya, yang tu memang subjektif jugalah, subjektif dan berdasarkan bukti yang kawan share lah nanti. Okay. So itu litmus markah dia. Okay, so bila markah dia maksimum J, so kalau semua orang skor nak dekat J, item tu dah menghampiri J, katalah J markah penuh dia 5. Okay, kata markah penuh 0 sampai 5 lah. Markah penuh yang paling rendah, markah paling rendah 0 lah. Markah paling tinggi 5. Okay, jadi bila pun min item tersebut dah nak dekat dengan 5, maksudnya dia dah makin senang. So low difficulty. Kalau dia dah dekat dengan 0, dia sangat susah lah. Okay, kalau macam ni, kalau 0 sampai 5, item yang agak-agak sederhana, markah dia berapa? Ni kalau kita nak kata dia ni item sederhana, majoriti student akan score dalam jawab. Okay, 2.5. Okay, lebih kurang macam tu lah. So kalau kita tengok mean ataupun p-value dia 2.5, 2.7, macam soalan tu taklah senang sangat, taklah susah sangat. Kalau markah penuh dia 5. Ini sebab kalau kita buat dalam SPSS. Kalau kita buat dalam Excel yang guna formula yang banyak-banyak tu, memang lagi pengiraan dia agak kita kata ambiguous jugalah, sebab nak dapat tu dia ada macam mana kita nak pecahkan kebolehan tinggi, kebolehan rendah dan sebagainya. Okey, sebab tu saya memang suggest guna SPSS. Okey. So memang terbalik lah dia punya relationship. Okey, sama. Maksudnya item mean atau p-value lah, kita kata mean tu kita also kata p-value ataupun proportion, berhampiran dengan J, menunjukkan kesukaran yang rendah. Okey, maksudnya kita banyak bagi maklumat kepada student yang ada kat bawah low threat level lah, maksudnya di bawah paras rendah. Okey, di bawah paras rendah pula, di bawah di paras yang rendah. Okey, at the very low threat level. Kalau dekat dengan 0, high. Sebabnya it's a very difficult item. Kalau dia kata kita dapat p-value dia 0. And kalau J bahagi 2, reflex moderate. Yalah, setengah kan. So it's actually at the average lah. Kalau kita punya, ingat kita punya caburan macam tu. Macam lah. Kalau J tinggi, maksudnya student tu banyak yang student kat sini lah banyak skor. Okay. Kalau J rendah, kalau J dekat dengan 0, lah student yang pandai lah. Okay, kalau yang J bahagi 2, maksudnya student yang tengah. J bahagi 2. Saya guna mouse. Okay. Okay. Dia kata, of course it's a little more complicated sedikit. Sebabnya, kadang-kadang, okay, dia kata, untuk litmus item, kadang-kadang kita nak kena tengok semua response, jawapan. Sebab kadang-kadang mean tu tak boleh reflect lah apa yang jadi. Kadang-kadang kita nak tengok macam mana. Kita tengok kadang-kadang berapa ramai yang dapat 1, berapa ramai yang dapat 2. Macam tu lah. Berapa ramai. Kalau skor kita kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah kat ujung ni kan. Ni 0. Okay. So kadang-kadang kita tengok mungkin dia banyak skor kat sini. Sebabnya kat sini yang what do you call it, macam soalan saya dah lost, lupa nak cakap apa. Okay, basically dia maksudnya kalau kadang-kadang ada setengah item dia bukannya mean saja, sebab mean kita akan consider semua. Kadang-kadang ada juga jawapan yang ekstrim yang ramai yang akan pilih yang dapat 2. Tapi bukan ramai, almost majority, tapi ada satu tiba-tiba dia dapat 5. Jadi dia mungkin drag.
dia punya, ingat tak min kan dia akan drag kan, kalau semua dapat sikit tiba-tiba ada seorang dapat skor tinggi, so dia akan drag jugalah min tersebut. So that's why ini yang dimaksudkan ni, macam ni kita tengok respon jawapan. Kalau majoriti dapat 2, sebab tu kalau dalam Excel, kalau walaupun saya skor skor dalam Excel, saya akan tulis markah penuh dulu. Dan kemudian baru kita tengok markah penuh dia okey 5. So kita tengok okey, student ni jawab apa-apa. Kan 4. Saya akan masuk dalam Excel. Jadi kita boleh senang nak analyse lah. Kalau soalan tu betul-betul perlu nak di-analyse. Tapi selalu kalau lembaga peperiksaan dia ada dah juga dia guna software yang boleh terus keluar analisis. Okay, tapi kalau cikgu di sekolah ataupun mungkin di peringkat daerah ke, mungkin kita buat lagi item analysis secara manual. Okay. Or cikgu buat sendiri based on keperluan. Okay. For levels, okay. So yang ni kita nak tengoklah siapa yang kadang-kadang kita nak tengok juga distribution dia. Kalau orang tak boleh jawab, tak sampai abad 3 ni, tak sampai 3 markah, ataupun mungkin dia dapat 3, senang dapat 3 sebabnya dia tak boleh skip. Jadi dia nak tengoklah, okey, fakta point 1 kita bagi markah macam apa. Kalau point pertama maksudnya dia boleh macam skor tadi, macam 7 hari menyertai assessment tadi. Kalau dia boleh buat satu, okey, kita bagi. Kalau nombor 2, apa point dia untuk dapat 2 markah. Bukan senang-senang nak bagi markah. Sebab kalau kita tengok macam contoh macam soalan sekolah rendah lah selalunya. Kan? Satu tempat kosong, kan macam kadang-kadang dia macam dia tanya pasal penjuruh bilangan, dia bagilah apa-apa, satu tempat kosong isi betul dapat 2 markah. 2 markah ni kalau dia hanya betul satu tapi dia tak dia bagi tahu okey. Kalau 1 markah macam mana? Ada tak tendensi ke dia skor 02? 02 maksudnya ini ialah dichotomous walaupun 2 markah. Sebabnya dia betul je. Betul atau salah? Tak ada kalau dia kata okey kalau salah ejaan tapi betul dah dia punya kata nama contohnya, tapi ada ejaan salah, dapat 1. Ada tak? Ke terus salah? Kalau dia punya prosedur dia, okey kalau salah ejaan, kosong. Itu je lah dichotomous. Jadi kita tengoklah, kalau macam ni, ada 01, kita tengok, okey. Kalau ejaan yang kita ambil kira, okey itu ialah, baru kita nak tengok. Maksudnya, maksud dia lah, kita guna, ada jugalah kita guna untuk 1. Tapi selalunya kalau kita hanya buat betul salah, kita buat 1 markah je lah. Okey, itu yang saya kata sebab apa? Sebab nak tulis item sikit nak per 100. Okey, yang tu yang kesilapan saja boleh tulis item macam mana pun, nanti kita akan average jadi per 100 juga, kita boleh standardize lah. Bukan jadi 100, cuma akan berat lah sikit kepada student. Okey, sebab tu kita bagi markah 2. Okey, dia adalah dia punya weightage dan sebagainya. Okey. Okey, ini difficulty in item quality. Okey, yang ni pun sama. Benda yang sama juga tadi, kosong ataupun valuesnya 0 or J akan dapat very extreme lah. Kita dapat extreme information. Okay, sometimes kita tak berapa nak tengok sangat lah. Kalau semua orang dapat kosong soalan struktur tu ataupun soalan matematik tambahan tu, mungkin terlalu susah. Tapi kalau semua orang boleh buat, mungkin tak berapa nak berfungsi juga. Okay, so kadang-kadang dia nak tengok bukan nak bagi tricky, but it's actually berapa banyak yang students, step dia kena follow. Kalau dia boleh buat, okay, step ni maksudnya dia capai. Macam yang kita buat tadi, capai. Kalau dia boleh buat dapat 3 markah, dia dah boleh tambah, tolak, darab. Kalau dapat 4 markah, tambah, tolak, bahagi, darab. Okay. Okay, so yang ni pun, yang ni dia kata, sometimes kita perlu jugalah soalan-soalan yang agak susah. Especially bila kita, student kita macam ni lah. Ramai yang pandai. Jadi kita perlu ada. Okay. So it depends on the range. Kita nak juga macam mana, apa kegunaan item tersebut, ujian yang kita buat tu. Okay, exercise sikit untuk kefahaman. Okay, bagi situasi, ini diberi situasi, bagi tahu item difficulty tu low ke moderate ataupun high. Maksudnya item difficulty tu rendah, sederhana atau tinggi. Kalau item difficulty tinggi maksudnya soalan senang lah. Okay, that's the way. So a rating scale item with 5 score levels, kita ada 5 score level, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mean dia 3.8. So item difficulty low ke high? Low. Okay. Aina kata low. I think it's high sebab
Oh yes. So okay, high I mean it's easy item. Okay, it's P dia high lah maksudnya. Okay, good good. Nah, saya pula yang tertukar. Okay, yes. Low difficulty sebabnya kita 4/2 itu ialah moderate. Tapi dia punya mean maksudnya semua orang boleh jawab macam above average lah kan. Kan 0 sampai 4. Okay, mean dia semua orang dalam 3.8. So item difficulty dia is low. Okay, means P value high. Okay, P value dia high. Good job Aina. Tepuk lagi. Okay. Uh, thank you Arni. Nuha. Okay, nombor 2. Wani. Okay. A rating scale item with 3 score levels. Okay, yang ni ada 3 score level. Maksudnya kosong. Okay, Aina lagi. Kosong. Okay, Aina suka matematik eh. 1, 2. Okay, so ada 3 score level. Okay, 0, 1, 2. So yang ni tengah dia dapat. Terus Aina kata tadi very high difficulty which is susah. Okay, so sebabnya bila kita bahagi 1.5 tu pun baru setengah kan. Tapi dia dapat, majority dapat setengah maka 0.5 kat sini. So agak susah. Okay, yang ni a rating scale item with 7 score levels. 7. Kali 7. Okay, 7 bahagi 2. Okay, 7 bahagi 2, 3.5. Okay, sekarang ni mean dia 3. So item ni moderate. Okay. Good job. Okay. Alamak. Okay, kat situ. Okay. So kat sini kan 3.5. So dia dekat sini lah. Tak adalah belakang sangat kan. Below below average tapi dekat area range average lah kan 3 kan. Okay. So bolehlah kita kata is actually a moderate item. Okay. Moderate difficulty item. Okay. So far so good. Okay. Diam lagi. So that's good. Okay. Consideration for instrument development. Bila kita nak buat ni lah. Bila kita nak buat soalan, instrumen tu ujian. Remember, ujian tu hanyalah alat. Dalam ujian tu ada item-item yang nak ukur setiap trait yang kita nak ukur. Okay. Jadi, kita kata untuk tentukan item kita nak berapa banyak item susah, senang, sederhana, kita kena jajarkanlah. Kita nak guna soalan tu untuk apa? Untuk tanya dalam kelas yang pelajar ni pelbagai keupayaan. Okay, so difficulty dia kena macam ikut taburan yang dalam kelas lah. Misalnya taburan normal lah yang kita dulu lukis kan. Kan student macam ni, soalan pun macam bodohnya. Okay, soalan pun macam ni lah. Dia map. Okay, ni kita punya student, ini kita punya item ataupun instrument. Okay, so dia map. Kalau soalan kita nak ukur suka pilot dengan doktor pakar bedah. Okay, kita nak make sure. Okay, again. I'm very bad at drawing. Okay, here. Okay, kat sini maksudnya kita nak ukur yang betul-betul susah. Okay, so kita tahulah. Okay, soalan memang kita tahu kalau kita buat apa, kalau kita tanya item kita macam ni, semua orang berdapat betul kat sini. Sebabnya majoriti yang dah pandai. Okay, kadang-kadang mungkin tak ada pun kat situ. Dia punya taburan start kat sini. Okay, sini tak ada pun. Okay, so it's actually kita nak guna untuk apa. Okay, dulu saya ingat lagi satu testing company tu dia kata pasal nak jadi MBA, nak masuk program MBA ke apa dekat India. India kan berbilion dia punya penduduk. So memang dia nak ambil yang betul, the cream of the cream. Maksudnya yang betul-betul pandai lah. Mungkin apa? 0.001% dekat ujung ni. Okay. The Man Who Knew Infinity pula. Tengok dah Netflix. Best juga cerita tu. Okay. Siapa skema lah kan. Aina ke Arni? Arni suka kot. The Man Who Knew Infinity. Okay. So they just want to select sikit. Jadi soalan tu memang betul-betul susah. Memang dia buat kat semua ekstrim. Soalan ekstrim. So dia nak betul-betul sebab ekstrim tu pun berbilion juga boleh jawab lepas. So dia kena buat lagi. Banyak lah dia punya steps. Tapi dia nak kata bila population tu terlalu pandai, kompetitif lah kan. India kan macam kompetitif sama macam kat China kan. Dia akan push lagi each other untuk compete dan soalan perlu lagi tinggi. Sebab kita nak guna untuk pilih yang betul-betul. Justru kalau semua orang pilih, semua orang jenuh lah. Macam tu lah, itu idea dia. Okay. So kalau kita nak dapat information,
dalam apa very wide range. Wide range tu maksudnya nantilah kan, dalam apa range yang luas, kita nak item kita ada kepelbagaian kesukaran dia pun luas. Okay, kalau kita nak high information at specific trait level, okay, selanjutnya kita nak cut score. Okay, yang ni pass, yang ni fail. Pass fail pun dia ada lah. Kadang-kadang dia tak kat sini pass. Okay, okay. Kalau ini pass, ini fail. Okay, so bila dia nak buat kat situ, so banyak item pun banyak kat area tu lah. So kat sini dia boleh discriminate. Kena buat banyak item yang boleh discriminate antara yang betul-betul pass dengan yang terpaksa fail. Terpaksa di-fail kan. Okay. Jadi really differentiate and stuff. So it start with item difficulty, tapi bila kita item difficulty tu pun akan relate dengan item discrimination dengan quality. Quality pemilihan distractor kita, pemilihan option jawapan, stimulus yang kita guna, okay, critical ke tak dan sebagainya. Okay, Noha nak tanya. Okay, apa Noha kata? Oh, okay. Okay Noha, tak apa, saya record macam biasa. Kalau Noha tu apa-apa boleh tengok YouTube again. Okay, be careful, pakai mask. Okay. Okay, item discrimination. Termasuk part item discrimination. Thank you Noha for informing me. Noha tak payah bagi tahu, tak apa. Okay. Measuring item discrimination. Tadi difficulty. Difficulty kita kata guna mean, p-value. Okay, ini agak kalau kalau semua boleh ikut, it's going to be easy, tapi dia akan ada macam step by step lah. Tapi don't worry, dalam kita dah tunjuk pun hari tu dan saya akan demo jugalah SPSS nanti. Okay, so sekarang kita nak measure item discrimination. Bila kita measure item difficulty, kita guna mean ataupun kita kata p-value, proportion. Okay, and bila kita for item discrimination, okay, why do we care about item discrimination? Because dia akan tengok bagaimana option respon pelajar tersebut dalam suatu item akan discriminate. Macam tu lah, discriminate between people with different levels of latent trait. Yang trait fail dengan trait pass. Okay, discriminate is not a bad thing in this case. Okay, kita nak tengok juga betul yang betul-betul masuk, yang betul-betul lepas. Sebabnya ada setengah, kalau kat US dia ada, kalau ujian akhir tahun dia tak lepas, dia tak lepas sesuatu the passing score, dia akan kena repeat balik. So dia gonna lose 1 year. Okay, being held back a year ataupun pergi ambil kelas pemulihan. So couple of things lah dia punya implication. Okay, so kadang-kadang tu disebabkan oleh titik perpuluhan. Okay, kita guna apa itu bila kita belajar IRT nanti, the modern one kita tak akan belajar, but there's a modern calibration yang kadang-kadang berbeza, akan 2 titik perpuluhan ataupun kadang-kadang 2 point berbeza disebabkan apa software yang diguna untuk score dan calibrate tu, dia akan menyebabkan student tu dah kena repeat satu paper ataupun satu semester. Dekat universiti kita tak buat lagi lah sebab kita jarang lah kita guna kecuali untuk course yang ramai student kan. Okay, kalau ni pensyarah lah yang akan calibrate, especially nak tengok. So those kind of things yang akan menyebabkan dia orang punya markah tu terkesan dan mereka masuk kategori fail. Okay, so back to this idea. So item yang kita tulis ni, kalau dia ada diskriminasi yang bagus, item diskriminasi yang bagus, kita dapat bezakan different levels of trait, latent trait lah. Kadang-kadang skor dalam soalan struktur kita pun kan, kalau ada 0, 1, 2, 3, kadang-kadang bila dia boleh ramai dapat kat sini, okay, ramai hanya dapat 1 je. Dia tak lepas kepada dapat skor 2 dengan 3. Jadi item tersebut dia betul-betul bagus lah. Especially with the schema semua, dia tahulah okay, kalau takat ni pelajar saja yang boleh. Pelajar boleh kesuai satu konsep saja. Lepas tu nak dapat 2 dah tak layak sebab tak memenuhi kriteria. Okay, so it's good to discriminate. Okay, especially yang kena tunjuk jalan kira, yang kena bagi reasoning, yang kata critical thinking tu kan. Okay, so the steps to meet the criteria, to make sure you really know. Okay, itu tujuan dia untuk kita tengok. Okay, kalau dalam SPSS kita measure discrimination,
kita guna correlation. Correlation between, kita panggil Y sub I. Ingat, Y ni is actually score untuk individu I. Okay, sorry, untuk item. Item, I ni ialah item. Okay, Y tu ialah score lah. Skor soalan satu. Okay, dan kemudian X. X ni ialah total. Okay, so that's what kita kata item, total, correlation. Total ni maksudnya semualah kita campur. Kata yang ni ada 30 soalan. X ni campur semualah 30 soalan tersebut. Y ni contohnya untuk item nombor 5. Okay, so kita correlate item nombor 5 dengan total. Sebab tu nama dia item total correlation. Okay, 5 yang 30 ni 1 sampai 30 lah. Masuk 5 tu sekali. Okay, tapi kita guna dalam SPSS, kita guna corrected. Dia betulkan sebabnya 30 ni dia dah tolak balik 5 yang dia dah correlate sekali lah. Sebabnya kalau dia correlate dengan diri dia sendiri, dia akan tinggi lah. Okay, so yang ni dia akan buat 1, 2, 3, 4, dia skip item 5 dan dia tambah semua lagi sampai 30. Okay, itu yang maksudnya item total correlation tapi corrected. Maksudnya dia dah tolak dengan 5 ni. 5 ni sebab dia correlate dengan diri sini, dia akan tinggi. Okay, so dia kat sini avoid positive bias. Okay, itu je. Nak kata kita guna index ialah corrected item total correlation ataupun corrected ITC. Okay, so yang ni, inilah item total correlation. Ini contoh example data A. Okay, ni potong-potong ni. Okay, ni kata SPSS kita. Data kita dalam SPSS lah. Question 1 sampai 36. Okay, ini dia kata sum score. Sum score ni lah total. Okay, jumlah markah penuh. Okay, ini total. Okay, kalau kita kata okay, this is our, okay, kita nak correlate dengan item nombor 1, Q1. Semua ni dengan yang ni dengan yang ni kita nak correlate. So, kita masuk dalam SPSS, kita masuk 2 ni je lah. Okay, ini kita guna bivariate correlations. Kejap lagi pun saya boleh tunjuk. Okay, Q1 dengan sum score. Maksudnya kita correlate item dengan total. Dan kemudian kita guna dia guna bivariate correlation. Okay, ini ialah item, ini ialah total. Ini kita guna Pearson. Kan kita dah buat kan dalam basic stats, kita dah kira tangan pun. Macam nak kira tangan pun Pearson. Okay, so kalau guna SPSS satu sampai. Okay, Pearson. So, okay, bila kita, ini jawapan ini bila kita dah buat ni, kita klik okay, kita akan dapatlah dia punya markah. Tengok correlation. Ini belum corrected. Maksudnya ini correlation biasa. Q1 dengan total. Okay, kita tambah semua sekali dengan Q1, dapat 20. So, kita correct dapat 0.394. Okay, ini pun sama. Okay, so bila corrected, dia akan kurang sikit. Bila kita buang item nombor 1 dalam total ni, sebab kita correlate dengan item nombor 1, kita akan kurang sikit nanti bila kita guna corrected item. Tapi itu isu dia nak tunjuk kata itu ialah correlation. Ini Q2 dengan total. Okay, so yang ni soalan nombor 2 dengan total dan kita guna Pearson, klik OK, dapat 3.347. Okay, lebih kurang lah. So tapi nanti bila corrected, dia akan turun sikit sebabnya sekarang ni dia positive bias. Dia menyebabkan tinggi sikit markah sebab kita dah correlate dengan total yang termasuk sekali dengan question yang kita nak correlate tadi. Okay. Yang ni kita correlate, sum score dia, kita tak tolak lagi soalan Q1. Yang ni kita tak tolak lagi soalan Q2. Okay, itu dia punya mekanisme. Tak akan ditanya dalam exam lah. Ataupun apa, cuma it's good to know kenapa kita guna correlation dan kenapa kita panggil dia corrected. Sini tak ada corrected lagi. Okay, kat sini lah. Kenapa we'll use item total correlation. SPSS kita guna corrected item total correlation. Okey, tengok ingat tadi ya. Kita guna tadi untuk Q1. Okey. Okay, ini dia punya penjelasan. Okey. Ini Q1. Tadi kita buat dekat bivariate correlation kita dapat 0.394. Tapi bila kita guna apa style apa yang the corrected one, kita dapat 0.347. Dia kurang sikit. Okey, sebab dia dah apa kita corrected lah. Maksudnya dia adjust. Kita adjust for bias. Okay, adjust for bias. Sama macam ni. Yang ni tadi Q2 kan. Cuba tengok dia punya corrected item total correlation untuk soalan nombor 2. Q2 dia kalau corrected 0.305. Kalau tak corrected dia tinggi sikit. Okay, nampak tak? So it's kind of high. So kita guna yang corrected item total correlation. Dan yang ni lah kita guna index untuk
item discrimination. Okay. So the whole thing. Okay, this is corrected ITC, this is non-corrected ITC. Just guna bivariate correlation iaitu Pearson. Okay, the same thing. Yang ni polytomous tadi dichotomous. Dichotomous kan? Okay, the same thing. Okay, so yang ni I'm gonna go fast lah. So yang ni apa V2, kita tengok dia punya okay 0.211. Yang ni dengan V19, item nombor 19 dengan item total correlation. Untuk V19 dengan total berapa dia dapat? 0.517. Very high discrimination dia. Kan kalau okay. Yang ni pun high juga. Although it's 0.211. Tak okey lah, tak zero, tak negatif. Okay. Jadi bila kita tengok corrected dia, cuba beza. Balik, ini ialah V2. Kalau corrected dia rendah sikit. Dia jadi tengok nak dekat dengan kosong. Okay, bila dia correlate dengan di sini ni 0.211. Okay, tapi bila dia dah corrected, dia tolak dah diri dia, dia dapat 0.081. Ada yang ni kita nak concern. Kalau item discrimination 0.081, it's time to check our item lah. Salah tulis ejaan ke, apa confused ke, bias ke. Kadang-kadang kita nak tengok. Okay. Yang ni cuba tengok. V19 tadi dengan dia punya total 0.817 dan bila kita buat corrected 0.469. Okay. So corrected ITC dengan non-corrected. And again, benda yang samalah. Kita nak tengok for adjust for bias. Okay, dan dia kata tadi, the corrected ITC is usually smaller than the non-corrected ITC and is usually reported. Okay, yang tu yang kita nak tengok untuk item discrimination, kita nak tengok yang ni. Okay, tapi kita nak tunjuk isu correlation tu je lah. Okay, correlation kan maksudnya hubungan antara dua pun boleh ubah. Okay, dalam kes ni hubungan antara dua skor. Satu skor item, satu lagi skor markah penuh untuk setiap item. Okay, ni guidelines yang selalu kita pakai untuk tentukan item discrimination tu rendah ke, tinggi ke, sederhana ke ataupun kita perlu flag untuk kita buang terus item tu dalam item bank kita. Kita tak mau guna lah sebab discrimination dia teruk. Okay. So ini guideline dia. ITC ni corrected lah nah. Ada C. Corrected item total correlation. Okay. Less dengan daripada 0.2 maksudnya very low. Discrimination dia low. Especially for polytomous items. Yalah, polytomous item kan banyak. Dia punya score response sampai 5 lah, 4 lah semua kan. So kalau dapat 0.2 tu sangat low lah. Okay. Kalau 0.7 very high. Especially for dichotomous items. Selalunya kita nak high lah. Okay, tapi kalau kita dapat 0.2, kalau especially kita first time buat soalan dan kita bagi kat student dan student jawab, kita score dan kita analysis, dapat 0.2 tu, yay, tak dapat negatif tu, maksudnya bagus. Okay, tapi kalau soalan tu high stakes dalam exam, SPM dan sebagainya, PT3 atau UPSR dah tak ada, ataupun soalan-soalan certification lah, kan, jawab MUAT kan, everything, ataupun jawab MATC ke, soalan tu low, kena buang. Very low, okay. Soalan MATC siapa nak jadi cikgu kan? Kalau dia tak discriminate siapa yang betul-betul layak jadi cikgu ataupun siapa yang suam-suam kuku nak jadi cikgu sebab dia ingat cikgu kerja senang. Cuti banyak, okay. So, benda macam tu lah. Soalan tu kena betul-betul. Kalau dia tak boleh discriminate, buang. Okay. Multiple choice items tend to have lower discrimination. So, 0.2 and 2.5. Ini untuk dichotomous lah. Some books say 0.3 and above. Okay. Ni lagi hardcore lah. 0.3. Ada setengah kata okay lah 0.2. Terima lah. Not bad. Okay. It's a typical range. Tapi items with low, very low or zero discriminations can be removed. Ini dia punya kind of guidelines lah. Tapi tengok keadaan juga. Tapi tadi 0.08 tu kita buang. Kan. Dia mula-mula tengok tadi 0.2 kan. Bila dia tak corrected. 0.27. Aduh, tangan saya ni. Okay, 0.27. Okay, tapi bila kita guna corrected item, kita dapat yang ni dan okay, tengok balik soalan. Tengok balik soalan, apa isu dia? Apa kita nak kena buang? Ataupun kita kena flag untuk remove, revise. Kadang-kadang tak buang. Kita cuma tukar je lah. Maksudnya kena improve lah soalan tu. Okay. Substantial negative discrimination. Substantial maksudnya kadang-kadang tinggi, 0.5 something, 0.58 dia punya discrimination. Tapi dapat negatif. Selalunya kalau yang ni mungkin coding kita yang salah masuk. Cikgu salah bagi markah. Okay. Student yang pandai betul soalan tu, student yang lemah tak dapat. Student yang
apa student yang pandai salah soalan tu, student yang tak lemah betul soalan tu. So terbalik lah coding dia jadi terbalik dan sebagainya. So bila ada negatif ni kita tengok balik lah ada salah markah ke dan sebagainya, salah salin ke dan sebagainya, salah salin pula, salah input markah dan sebagainya. Okey, tapi kadang-kadang apa dan selalunya kita akan tengok dan kita akan buang kalau boleh. Kalau memang tak salah apa-apa, it's time to buang. Buang dulu ataupun quarantine. Kita kata quarantine dulu. Kita tengok balik. Okay. Daripada test bank. Okay. So ini isunya lah konsep item discrimination and item difficulty. Kita kata difficulty tu kat mana? Lokasi. Lokasi trait kita kan? Pelajar. Okay. Sama ada dia berkepunyaan rendah, sederhana, tinggi. Okay. Discrimination ni nak tunjuk kata tinggi lah. Kita nak yang kau boleh tinggi. B dengan D ni kau boleh kita nak lah discrimination ni. Oh yang ni item ni kalau dapat tulis item macam ni, dah lah tinggi. Discrimination. Susah pula. Yang ni macam tadi lah nak test apa student MBA kat India tadi mungkin kita boleh guna item ni lah. Okay. Yang ni untuk high stakes ataupun pensijilan kan, accountant, risiko ada kan, ada apa satu badan tentang tengok risiko apa. So dia nak dapat sijil dulu, nak jadi pegawai yang tengok audit risiko ni. Okey. B ni untuk pass fail tadi lah. Okey. Dia kena tinggi. Walaupun dia sederhana tapi dia dekat sini kan. Dia kena tinggi discrimination dia sebabnya yang ni ialah student pass. Sebelah sini. Okey. Sebelah sini semua student yang terpaksa fail, difailkan. Okey. So B tu kena discrimination tinggi. Okey. Ya, benda ni dia punya apa maksudlah low difficulty, very low discrimination. Yalah pendek kan dan dekat low kan. Moderate difficulty, high discrimination yalah sebab kan dia kat tengah-tengah kan, dia tak ada susah sangat senang sangat tapi dia very discriminating untuk yang suam-suam kuku kat sini ni. Okey. Jadi moderate difficulty, low discrimination. Yalah tengah-tengah sebab dia duduk kat moderate kan, moderate location. Kemudian low lah sebab arrow dia rendah. Kemudian D, high difficulty, susah. Moderate, not bad. Kalau dapat macam B, lagi super. Okay, so yang tu memang kena tulis betul-betul dan kena pilot dia 3 kali juga dan kena ada memang betul-betul expert untuk subject matter tersebut untuk tentukan soalan-soalan macam tu. Okay, kita nak masuk ke SPSS tapi basically in general, apa-apa yang dalam SPSS yang kita nak buat tu, this is actually the guideline lah. First pergi kat scale. Okay, kemudian dekat tab analysis, pergi kat scale, kemudian select reliability analysis. Kemudian dia akan keluar window, dia akan buat semua-semua ni lah. Kita dah buat dah hari tu. Kan dia keluar statistics, okay. Pergi dekat descriptors for item, bukan. Click on statistics and then click on descriptors for item, scale and scale if item deleted. Yang kita klik hari tu banyak-banyak tu. I'm going to show you again. Cuma nak tunjuk kata kita dah ada dia punya guideline kalau terlepas ke. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak tengok tulisan, ada setengah orang dia nak tengok demo. Okay, click continue and then dapat close statistics window dan okay to run the analysis. Okay, saya dah bagi case study dan hari tu kita dah tengok case study 3. Tak, kita tengok lagi satu yang guna Excel tu, yang masuk data manually dan score manually tu. Okay, yang ni kita assume kita dah score manually kita nak ambil. Okay, ini case study 1 yang SPSS saya bagi tu. Kita akan tunjuk satu. Sekarang buat apa? Cuk. Check. Pukul berapa sekarang? 3:35. Nak rehat tak? Saya nak tunjuk satu case study. Okay, semua diam lagi? Okay, good. Okay. Boleh doktor. Nak rehat? Okay. Tak payah kot. Tak payah? Kalau doktor sambung pun okey ya. Okay, awesome. So Atifah pun kata okay. Thank you Atifah. Thank you Haikal. Okay, sambung. Okay, nak lebih cepat. Okay, ini dia kata penyelidik dia buat instrumen nak tengok ni lah, social anxiety. Basically nervous kita lah. Reason gelak. Okay, social anxiety sebabnya nak tengok seorang ni kalau dia duduk kat public dia nervous lah. Okay, maksudnya kadang-kadang stage fright, kita nak bercakap ke dia tak suka duduk ramai-ramai sebab dia suka anxious kan. Mungkin dia punya jati diri ke kan, self esteem ke semua. Kita panggil dia social anxiety scale.
Okay. Skill ni kadang kita, ialah instrumen lah. Okay. Bila kita kata skill tu instrumen kan. Ada setengah kata battery. Bukan battery untuk apa yang kita guna tu. Tapi instrumen. Okay. Instrumen SAS ni ada 20 item. Okay. Dalam instrumen ada item, ada 20 item rating scale. Okay. Dia score 0, 1, 2, 3. Maksudnya kalau 0, strongly disagree lah. Sebab rating kan. Disagree, strongly agree, agree. Okay. So yang ni dia nak tengok. Jadi kita nak kena properties. Ingat tak item properties ada difficulty dengan discrimination. So evaluate the properties of the SAS. The researcher administered to 500. Berapa student? 500. Ataupun berapa respondent? 500. So sekarang ni dia kata, okay, data ada dalam dataset.sav ni. Okay, dalam dataset ni ada 20 SAS items. Kita label dia V1, V2 sampailah V20. V tu variable kadang-kadang kan. Kenapa? Apa V tu stands for what? Variable 1, variable 2, variable 20. Ada setengah dia kata I1, I2, Q1, Q2. Tak kisahlah nak buat apa pun. Okay. There are no missing responses. Dia kata nanti kita check. Tak ada orang yang tak jawab lah soalan. Ada kan. So each respondent has a response to each of the 20 items. So ada 500 individu jawab 20 items. Okay. So, okay, kita tengok. Yang ni dia suruh tengok lah. Go tengok and everything. So, I'm just gonna go check. Dia kata, tengok sama ada tak. Tiba sebab kita kata, skor dia 0, 1, 2, 3. Ada tak yang jawab 4? Ada yang jawab 9. Macam tu lah yang maksudnya ni. Okay. Dia nak tengok juga, what is the minimum value and maximum value of the observed scale assigned. So, kalau kita tengok, patutnya 0 dengan 1 lah. 3 lah. Maksudnya, ada tak orang yang tak jawab? Maksudnya, ada tak kemungkinan tak ada orang yang jawab 0? Maksudnya tak ada orang yang jawab strongly disagree. Maksudnya dia nak tengok. So tengoklah minimum and value dia. Okay. Yang ni bila dah run. Data dia akan macam ni. Keluar cantik macam ni lah. Okay. So ini run descriptive. Okay. So ada 20 item. 20 item V1 sampai V20. Semua orang jawab. 500, 500. Kemudian tengok minimum. Maksudnya item 1 semua ada juga yang jawab 0, ada juga yang jawab maksimum. So the range semua ada. Tak ada yang tiba-tiba orang tak jawab. Orang jawab nombor 2 saja. So maksudnya item nombor 3 tu mungkin tak berfungsi ataupun kena tengok balik lah, tengok lah. Kalau macam ni looks good. Okay. Mean. This is yang kita katalah kita akan tengok difficulty. Item difficulty dia kita guna mean. Okay. Mean semua ni. Okay. Bagi tahu saya based on mean ni ada tak okay, soalan ni yang senang. By the way di 013, okay? Soalan mana yang paling senang? Item mana? Soalan. B19 betul tak? Ya betul. Okay, betul lah 19. Aina kata 19. Sebab alamak. 0.32. Kan dia punya tu markah tinggi dia 3 kan? So ada yang jawab maksudnya semua disagree, strongly disagree. Okay, ada sikit disagree. 0.32. Tadi siapa kata item 11? Okay. Oh 11. Okay. Tengok yang ni. Saya tak perasan siapa jawab 11. 11 Aina. Oh Atifah. Okay. 11 bukan 11 Aina ya. Atifah yang jawab 19. Okay. Betul. Aina sebab apa Aina jawab 11? Tersalah tengok. Oh, saya jawab. Tanya senang ke susah? Item yang paling senang. Ingat tak? Saya lupa dah tanya apa. Soalan saya tadi, item mana paling senang ke item mana paling susah? Okey, saya tanya. Kalau, okey, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ulang balik sekali lagi. Saya tanya, item mana yang paling, kalau item mana yang paling senang, betul lah tadi, nombor apa? Nombor 9. Nombor 9 kan? Sebab dia dekat dengan 3. Maksudnya senang tu maksudnya dekat dengan 3 lah. Okey. Okey, ini item yang kira low lah difficulty dia. Okey, sepatutnya nak dekat dengan 3. Tapi kalau yang ni 3.2.32 ni item susah. Betul lah Atifah. Kalau yang ni item susah maksudnya dekat dengan 0. And then kita tengok balik maksud dia. Maksud 0 dengan 3 ni bukan sebab 3 ni dia pandai. Sebab 3 ni kita ingat dia, kita punya skala ni kita nak ukur apa? Social anxiety. Kan? Kita nak ukur bagaimana seseorang tu anxiety kita panggil runsing kebimbangan. Siapa bimbingan kaunseling? Anxiety? Bimbang lah, kebimbangan. Kebimbangan sosial. Okey, kebimbangan sosial. Okey, maksudnya
Kalau dia skor 3 atau dekat dengan 3 maksudnya social anxiety dia tinggi. Okay. So item tersebut memang sesuai untuk ukur social anxiety. Yang tu yang kata tu item tu low difficulty. Okay. Sebabnya dia high trait. Okay. So yang ini kalau dalam survey lah. Tapi kalau dalam akademik, kalau dia skor 3 dekat dengan 2.64 ni maksudnya soalan tu senang lah. Okay. Yang ni kena patah balik lah. Sebab kita kata social anxiety. Kalau kosong, maksudnya makin lama makin susah lah. Ataupun bila dia jawab dekat dengan kosong, okey, adakah anda sukar bercakap di khalayak ramai? Dia kata strongly disagree. Ya, saya suka je cakap guna mikrofon. Saya boleh jadi cikgu. Okey, so dia jawab strongly disagree. So banyaknya dia jawab 0.32 dia punya skor. So kat sini maksudnya dia tunjuk social anxiety dia pun kurang. Ingat tak monotonically increasing. Makin tinggi skor, makin tinggi trait. So kalau trait dia 0.2, 0.64 ni, maksudnya memang banyaklah yang kata okey, saya ada kebimbangan sosial yang tinggi. Okay. Itu difficulty. The mean represents the item difficulty. Okay, dekat itu. Okay, sekarang ni dia nak suruh tengok ni lah taburan. Bila kat sini dia suruh buat, dia guna transform, compute variable, kita buat target variable dia, set score tukarlah nama jadi nama baru jadi set score, ataupun kita nak suruh tambah semua, kita nak suruh tambah semua jumlah soalan item tersebut, kita namakan dia set score. Okey, ini cara nak buat lah. Boleh lah namakan markah penuh ke, raw score ke, total score ke, boleh. Yang ni just nak tambah semua bila kita nak tengok dia punya markah penuh, submitted score. Okey, kemudian kita tengok kat sini lah dia akan keluar satu set score baru. Sebab sebelum tu dia, kalau original dia akan ada person ID saja, dia tak ada set score. Okey, kita tunjuklah macam nak buat. Okey, bila kemudian based on set score ni kita buat histogram. So kita tahu lah. Kan tadi kosong sampai, kita punya item kosong sampai 3 kan? Ada berapa item? Ada 20 item. So markah penuh mesti 60. Kan? Tengok 60. Okay, ini bila kita draw histogram, kita tengok, oh taburan normal. 500 orang nampak macam ni, cantik je. Okay, cool. So this is good. Sebab apa kita dapat 60 total score? Sebab kita ada 20 item, markah penuh dia 3. Okay. Ni, okay, start dah nak buat item analysis. Inilah guna analyze, scale, reliability analysis. Okay. Okay. Dan kita akan dapat, ini output dia. Nanti yang dapat dalam banyak-banyak dalam SPSS tu, kalau siapa yang belum cuba ataupun belum boleh buat SPSS, dia akan dapat. Ini ialah output-output yang kita akan dapat dalam SPSS. Kita pernah buat dah hari tu, cuma nak tunjuk dari segi susunan yang bila semua boleh nampak dalam satu slide. Okay, kita akan dapat case wise. First yang ni maksudnya berapa orang lah, N500. Okay, reliability statistik ni kita tengok, ingat tak group Fizan, Daus bentang pasal Chrombat Alpha. Maksudnya kalau kita nak tengok kebolehpercayaan skor untuk ujian yang sekali takbir je. Sebab kita tengok sekali takbir je, kita tak buatlah test, retest ke apa, kita boleh dapat. Ke apa? Reliability statistics. Kita guna Chrombat Alpha ni, tengok 0.846. Dan 0.846 which is good lah sebab close to 1. It's high. Dia punya golden standard 0.89 atau 0.9. So yang ni okey cantik dah ni. Okay, sebab ada 20 item. Lagi satu, lebih banyak item, lebih mudah nak tulis, lebih tinggi kebolehpercayaan. Jadi kita tulis banyak item. Kalau kita nak make sure kita tahu student kita ni betul tak boleh faham pecahan, tulislah 4-5 soalan pecahan. Okay, soalan ni senang sikit, susah sikit, makin susah. Dan kalau kita punya reliability tu tinggi, which is good, score kita reliable. Okay, so ini summary statistik untuk semua. Okay, untuk kesemua item lah, sebab item ini scale. Scale ni maksudnya keseluruhan skala test tadi. Okay. Kita nak tengok juga mean, kita nak tengok standard deviation scale. Okay. Yang ni pun penting juga untuk kita kira nanti kita nak kira apa standard error. Okay. Ini mean, standard deviation. Yang kita nak guna nanti, okay, item difficulty kita nak guna statistik mana? Kita guna mean. Ingat tak?
Min kan? Okay. Untuk item discrimination, kita guna yang mana? Okay, kejap ni. Corrected item total correlation. Inilah column ni. So nanti, okay, ini dia terpisah sebab tu SPSS dia memang macam ni kan. Okay, dia memang separate. So kita ambil dia punya ni, letakkan sekali. So yang benda yang penting yang kita nak yang hijau ni. Kita nak tengok yang ni. Yang ni kita nak report. Yang ni yang ni report, jangan lupa. Okay, yang ni pun is good to show item discrimination. Sebabnya kita kata yang bagus Chrome by Alpha makin tinggi lagi makin bagus. Okay, maksudnya kalau kat sini kita kata Chrome by Alpha, jika kita delete item nombor 1, Chrome by Alpha akan jatuh 0.834. So maksudnya discrimination dia bagus lah, 0.455. Tengok kan? Okay, yang ni discrimination nombor 2 agak yang 0.081 tadi. Okay, kalau kita delete yang ni, okay, kita buang item nombor 2, instead of 0.846, item Chrome by Alpha kita akan tinggi 0.859, which is good. So mungkin kita akan perlu delete item nombor 2. Lagi item mana lagi nombor 2? Kalau kita nak tengok discrimination, yang mana lagi kita patut delete? $12. 12. Okay. See? 12. Kalau kita delete, sorry ni. Nombor 12. Tengok ni. Kalau kita delete item nombor 12, dia punya Chrome by Alpha dia akan naik jadi 0.86. So nanti kita tengoklah apa soalan. Kita tak ada soalan yang ni. Yang ni saya tak bagi soalan dia apa. Satu V2. Cuma nak tunjuk kata kalau kita tengok balik soalan, kita boleh delete item 2 dan 12. Ataupun flag lah untuk improvement. Okay. Bila kita ambil output yang kita tadi kata yang penting-penting tu, kita nak susun bagi cantik-cantik. Alamak. Okay, kita ambil yang tu kan. Okay, kita masukkan dalam ni, dalam table elok. So senanglah kita nak flag. Okay, V1 kita kata, V2 ni mungkin kita flag. Sebabnya kemudian kita kata V12. So, kita kata tengok, okay, correct discrimination dia agak low kat sini. Dia punya difficulty-nya tak adalah tinggi sangat, tak adalah low sangat. Okay, sini pun sama. Jadi kita boleh discuss lah. Okay, kalau kita dapat tinggikan tukar item ni disebabkan discrimination dia rendah, kita boleh dapat better info. Sebab yang ni kita tak tahu betul-betul dia ni low SAS, social anxiety dia low ke ataupun rendah. Okay. So yang tadi kita ambil yang ni. Chrome by Alpha kita ambil mean. Kita ambil standard deviation. Kita masukkan juga dalam table ni, kita letak kat bawah. Ni berapa dia. Kemudian scale mean tadi. Standard deviation kita berapa yang jawab. Okay, so we can have a nice one, especially kalau kita nak buat untuk item analysis nantilah, untuk case study. Okay, this is the call it the histogram. Okay, discard this one. Okay, ini SPSS. Okay, I'm going to open one data set. Kita buat dengan SPSS ya. Okay, sinilah you have all this data. So kita guna. Okay, sekejap je. Just give me 1 second. Okay. So case study, okay. So dia ada dalam Excel, ada dalam ni. Selalu kena apa beza file SPSS dengan Excel? Excel ni selalu kalau kita nak masukkan data, it's easy. Senang nak adjust. Okay, SPSS ni agak leceh. So lebih baik buat dalam Excel dulu, kemudian baru transfer dalam SPSS. Okay, tapi ini dah buka kan. Okay, so ada V1 sampai, kita tengoklah. Data view dia kat bawah. Ini variable view. Kita boleh tengoklah. Okay, berapa? Sampai 20 kan? Kita kata ada 20 item.
Person ID last sekali markah penuh. Yang ni saya dah buat siap-siap dah markah penuh. Okay. Markah penuh yang kita buat tu. Okay. Person ID je kita bagi nominal. Sebabnya kita bukan kita nak kira pun kan. Person ID tu bukannya nombor 500 paling bagus. 500 tu dia punya student ke 500 saja. So skala dia skala nominal. Skala yang lain skala interval atau ratio lah. Kita guna pembaris tu kan untuk tentukan measure dia. Okay, go back to data view. Mula-mula tadi kita kata okay, mungkin kita tengok ada tak kita buat run descriptive. Ada tak yang lebih daripada 3. So kita tengok descriptive. Kita tengok descriptive. Kita masukkan semua. Control A. Tapi kita tak nak ni. Person dengan markah penuh. Kita nak item saja dulu. Kemudian kita tengok option. Kita tengok apa? Range. Kan kita nak tengok range lah minimum dengan kita dah ada minimum dengan maksimum. So kita akan dapatlah range. Basically range tu maksimum tolak minimum kan. Okay. So kita dapat. Okay. Kita dapatlah yang tadi tu. Ingat tak table yang saya tunjuk tadi 03, 03 dan semuanya lebih kurang. Dan kat sini kita dah dapat mean. Okay. Maksudnya kita dah dapat item difficulty lah kalau buat descriptive ni. Cuma kita tak adalah corrected item total correlation. Kita tak ada reliability. Kita tak ada skala untuk mean. Okay. Mean skala dengan standard deviation untuk the whole scale. SAS. Okay. So kita go back to our data. Tekan star tadi. Okay. Yang ni kita nak buat. Contohnya katalah kita tak bubuh lagi markah penuh. Kalau Excel senang markah penuh. Markah penuh dalam Excel. Okay, ini saya buka Excel. Data yang sama juga dalam Excel. Ini data yang sama dalam Excel. So kita buat siap-siap dah. Okay, ini belum ada markah penuh. Kalau nak cari markah penuh sini, kita bubuh siap-siap markah penuh ataupun sum score ke. Kita just tambah semualah. Kita sum from where? Daripada mana? Daripada 20 sampai ke V1. Okay. Kita dapatlah markah penuh 40 dan sebagainya. Okay. Dan drag lah. Dan benda ni yang saya masukkan terus tadi. Tapi dalam Excel, okay. Dalam SPSS, kalau nak buat benda tu, kalau kita tak buat lagi sum score, yang kita kata slide yang tu buat sum score tadi. Okay. Sama je kan, nombor 1 40 kan. Yang lain tu kita tak tahu lah, kita dah drag je. Okay. Kalau nak buat yang tu, kita pergi dekat mana tadi saya ingat. Transform, compute variable. Maksudnya yang ni kita nak buat. Kita nak nama dia apa? Kita pakai sum score pula. Jadi dah markah penuh kan. Sum score tu markah penuh. So kita nak kata, kita guna arithmetic. Kita guna sum. Okay. Kita nak kata sum. Okay. Sum. Saya rasa boleh tak? Nak copy semua. Okay. Berdasarkan SPSS leceh sikit. Maksudnya sum sini sampai 20. Kita try. Okay, maaf tak? Kadang-kadang kena masukkan satu-satu sampai 20. Okay. Salah. Okay, maksudnya dia tak boleh. Kita tak boleh guna titik macam tu. So kita kena buat lah. B2. Ni saya type. Kalau nak klik pun boleh. Maksudnya kita nak masukkan satu-satu lah. B4. Okay. B5. B6. B7. B8. B9. B10. B11. B12. B12. B14. B. Okay, common. Betul tak? Okay. So, okay. Incorrect verbal name. Either the name is more than character or it's not defined by previous comment. Yep. Kita dapat sum score tadi kan. Okay, compute the observe. Transform. Compute variable, target variable, function, statistical. Okay, I'm using the right one. Kenapa tak boleh?
Kena tulis tambah. Tapi yang ni kalau sum, koma. Maksudnya kita sum daripada sini sampai sini dia tahulah. Itu dia punya function. Sekejap Itu kita guna ni lah. Apa? Design kata. Kita try pula. Aduh. Kan. Satu. Apa? Lama dah tak buat. Ketiga. Selalu guna Excel Oh. Empat. Ya. Minah. Siapa belajar programming boleh guna R. R senang juga. Okay. Tapi R satu je lah dia kena belajar sikit lah dia punya programming language dan command dia kan. Okay. Okay. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Apa benda lah. Mungkin Fizan. Okay. Sum tu dia kena sum tambah-tambah ke ataupun ada salah koma ke. Itu je lah SPSS. Dia leceh sikit. Tapi SPSS tu sebenarnya ada command dia lah. Kalau kita kira output tu tengok. Ini dia punya programming language lah ni. Compute some score. Tulis dalam ni kemudian kita run. Boleh juga. Okay, yang tu kemudian lah. Okay, kita fokus untuk masa. Okay, dapatlah some score. Some score ni nak tengok taburan markah kita lah keseluruhan. Kita tak mau tengok individu item. Kita nak tengok markah penuh juga kan. Markah penuh dan kita kata 0 sampai 60. Sebabnya markah penuh dia 60 lah. Okay. So kita tengok siapa yang high anxiety, siapa yang low anxiety. Kita boleh tengok juga lah. Kat sini pun kita tengok 40 ni kira high lah. Kalau 30 tu dia punya anxiety sikit je lah. 40 ni kena pergi apa? Counselling dengan Nuha lah. Siapa lagi pergi dengan counselling? Okay. Kemudian kita boleh tengok histogram. Kita pergi analyze. Descriptive. Descriptive tadi. Kerana kita tak mau dah. Kemudian kita nak tengok sum score saja. Ataupun markah penuh kan. Kita ambil markah penuh Masuk sini. Kita buat options. Okay. Kejap. Oh silap. Minta maaf. Kita nak tengok frekuensi. Analyze. Descriptive frequency. Sebab kita nak tengok histogram kan. Kita nak tengok macam yang selalu buat bell shape yang kita lukis bell shape tu. Okay, sama je. Markah penuh sum score benda yang sama. Sekarang kita kata histogram lah untuk ni. Nak show normal curve tu boleh lah. Yang macam yang selalu lukis tak cantik tu kan. Sengit-sengit tu. Okay. So kita boleh akan dapat lah. Kadang-kadang lambat sikit lah dia. Dia akan kira dulu semua. Dia dapat ni. Oh cantik kali ni. SPSS ni updated. SPSS mungkin you guys akan dapat lama. Dia boleh tukar lah. Boleh tukar color. Semua ikut suka lah. Tapi benda tu kosmetik saja. Okay. So dapat benda yang sama. So kita tengoklah majority. Dia punya SES 30.33. This is the scale mean dengan standard deviation ni. Yang kita report yang last kali tu. Kita tak mau individu. Kita nak the whole scale. Dan kita tengok markah penuh 60. Dia akan guna lah. Kosong. Okay. Tapi kat sini kenapa dia mula dengan apa ini? Yang ni pun kita boleh adjust lah. Kita nak betul-betul dia mula dengan kosong. Tak mau kosong point apa. Kosong point semua tu. Okay. Kita boleh tengok variable, chart size, border. Aku dah tak main dengan SPSS punya apa? Scale ni. Scale dia. Oh mula dengan kosong. Minimum. Nampak macam dia mula dengan apa? Negatif 1. Kan dia punya label. So, dia tunjuk kot tak ada orang yang tulis kosong lah. 0.2 ada. Maksudnya ada jugalah yang anxiety tapi taklah serius. Okay. So kita tengok. Okay, kita output kita. Okay. Sekarang ni item analysis. Okay. Item analysis tadi kita kata kalau dalam instruction kita kata bagaimana? Transform, compute variable. Yang ni dah. Ni, okay. Yang ni kita kata kita dah buat. Okay, item analysis dia kata pergi analyze, scale, reliability analysis, kemudian check all buttons. Okay. So patah balik ke SPSS kita. Analyze, scale, reliability analysis, masuk balik lah. Dan kita kata item analysis, jadi jangan masuk person, jangan masuk markah penuh, jangan masuk sum score. Okay, nak item saja. Okay, ni alpha, sebab kita guna Chrome by alpha, statistics kita,
Kita kata descriptive for item, scale if item deleted. Kalau nak mean lagi boleh lah, tapi tadi kita dapat mean lah bila kita buat descriptive statistics tadi kan. Okay. So boleh je kita nak apa pun. Okay. So kita dapat balik lah. Case processing, reliability statistics, item statistics, item total statistics, ini corrected item, ini scale. Dan saya dah tunjuk macam ni kita nak ambil yang betul-betul perlu sajalah. Okay. Nanti kalau apa, kalau letak banyak-banyak nanti pening lah. Okay. So nak tentukan, nak buang ke semua, kita tengok corrected item total correlation dengan item difficulty. Selalunya jaranglah kita tengok item difficulty sangat. Selalunya kita tengok item statistik banyak. Sebabnya item statistics ni, item statistics, item discrimination. Okay, tapi kadang-kadang kalau kita nak soalan kita tu apa, tak mau terlalu senang, kalau kita dapat full mark untuk 4, mungkin this is the time. Extreme kan, tak discrimination tak ada. Okay, so time tu lah kena tengok kenapa semua jawab betul, kenapa semua jawab salah. Okay. Nanti bila buat case analysis, case study analysis nanti boleh faham lah apa yang saya cakap. Okay, saya memang dah ambil masa balik lagi. Itu sebelum saya nak, lepas ni kita nak masuk reliability dah. Jadi saya tak akan touch unless ada orang tanya lah. Okay, so habis. Ini case study 2, benda yang sama, cuma ini data dia 01. Scoring dia dichotomous. Yang tadi tu 0123. Okay, ini case study, ini lebih spesifik. Yang ini lebih, dia macam ada satu construct tu dia ada 2-3 soalan. Maksudnya ada construct tanya construct A. Construct A ni maksudnya ada berapa soalan? Ada 10 soalan. Okay. Construct B ada 8 soalan. Contohnya macam ni lah. Ini apa? Tanya pasal apa? Trigonometri, geometri, apa? Pecahan contoh. Okey. Tak ingat dah apa nama ni matematik kan. Sebab dia ada ini tanya 10 item, ini 8 item. So dia tak buat item list serentak. Dia buat ikut construct. Okey. Itulah construct apa. Apa kadang-kadang dalam sejarah tu ada kan tamadun dunia, tamadun Asia, tamadun Malaysia, tamadun apa? Sejarah Malaysia. Okey. So dia guna yang itulah. So dia akan tengok. Ni correlation kita buat sebab correlation dengan dia sendiri semua satu. Sebab dia dengan correlate lah. Ini correlate. Ini kita panggil correlation metric. Okay. Okay. Ini dia akan tengok lah. Space organize semua ni. Dan ini ialah YouTube. Untuk tengok. Kalau nak tengok apa. Demo. Yang senang lah. Sebab, tapi semua ini English. Okay. Ini Excel. Kalau yang berminat nak tahu juga Excel yang memang apa suka mathematics dan suka main formula. Boleh tengok Excel. Ini saya punya YouTube untuk tengok macam mana nak masuk Excel semua. Okay. Ini demo untuk data entry. Data entry tu yang macam kita buat itulah guna Excel. Okay, bahasa Melayu. Finally! Saya yang happy. Orang lain happy tak? Okay, habis dah. So kita kata, bila kita buat item, ujian, kita nak tengok item. Item tu ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri item difficulty dan item discrimination. Dan selalunya nak tentukan ini, kita tengok distractor, especially soalan multiple choice. Okay, kalau soalan lain mungkin kita tengok penulisan, gaya, grammar, ada tata bahasa. Kadang-kadang soalan tak clear. Okay, okay, benda-benda itulah yang tak ikut prinsip pembinaan item. Okay, case studies yang kita tengok tadi ada 1, 2, 3. Semua ni case study dan yang ni Excel calculations. Kena check lah files provided yang saya bagi. Okay, thank you very much. Alhamdulillah. Finally habis juga. So minggu depan kita buat reliability. Jadi boleh mula. Kalau tak mau lupa, cuba tengok dah apa dataset dalam case study yang individu ni. Cuba buat. Okay. Okay. Jadi kiranya okay. Jadi kiranya kan data doktornya. Tak. Yang tu kalau kita nak tengok histogram lah. Kalau kita betul-betul berminat. Kalau case study tu saya rasa saya tak tanya nak suruh buat histogram. Saya rasa tak kena. Okay. So tengok soalannya Atifah ya. Thank you Atifah. Tadi saya nampak macam tak tahu mata saya. Sekejap saya nampak Nuhat. Sekejap saya nampak Ami. Sekejap saya nampak Atirah. Ni Atifah. Okay. Thank you Atifah dia. Oh, Atifah tanya privately. Okay. Atifah tanya case study kena kira markah penuh. Case study tu contoh tau. Yang case study yang betul-betul tu yang saya bagi dalam assessment material tu. Okay. Yang ni.
quiz data nama dia. Okey, yang ni yang kena hantar dekat online learning. Okey, hantar apa PDF. Okey, kalau tak ada apa-apa boleh beransur. Saya akan siapa yang boleh beransur boleh beransur. Terima kasih. Saya add Haikal ada, Nims ada tadi saya nampak. Okey, Fizan ada. Ada. Okey. Thank you everyone. Jumpa nanti. Apa-apa tanya, jangan diam saja ya. Betul. Okay. Ya. Masa minggu lepas tu doktor ada terangkan yang pasal Excel tu, kan doktor tunjuk yang markah paling tinggi dua orang yang sama kan. Doktor kata nak terangkan nanti tapi doktor belum terangkan. So Okey, kalau okey. ada dua orang dapat markah sama tu, kita kena macam kena asingkan ke macam mana tak? Tak tahu. Oh, okey, okey. Oh, yang markah yang sama tu. Okey. Kejap. Yang tu saya ada dua. Sekejap. Bagus soalan tu Arni. Okey. Yang tu siapa nak stay back, stay back. Siapa nak dengar, dengar. Sebab yang tu saya tak tekankan sangat sebab saya dah suruh guna SPSS tapi boleh cerita kat Arni sekejap ya. Genjot Arni tanya. Arni memang suka matematik. Ya. Okay. Atas skor. Ada tak saya contoh? Kalau dua orang makan lain-lain. Kita tahu apa Arni maksudnya. Untuk kebolehan tinggi, kebolehan rendah tu kan Arni? Doktor. Okey. Case study tadi. Don't see. Okay, hypothetically, katalah saya akan lukis. Ini dah sorted semua. Okay, yang ni sebab kita ada, kalau markah dia sama kan? Kalau macam ni kita dah susun. Kita tak susun lagi tu. Kita susun dia. Okay, ini susun dah. Yang paling tinggi. Okay, kita tengok yang last sekali. Okay, ini kalau kita buat dalam Excel, kalau kita ada 12-12, kita boleh bahagi senang. Tapi kadang-kadang kalau kita nak bagi 6 orang kebolehan tinggi, 6 orang kebolehan rendah, tiba-tiba markah dia 27 dengan 27. Semua 27, 27, 27. Macam mana kita nak bagi 27 ni kebolehan rendah? Jadi kebolehan tinggi, kebolehan rendah kan nak bagi sama banyak. Jadi kadang-kadang dia akan guna yang top 25. Mungkin dia tak akan ambil dah 20 apa yang tengah-tengah ni. Dia akan ambil yang ni je untuk mewakili kebolehan tinggi dengan yang bawah ni. Below 25 untuk menunjukkan kebolehan rendah. Kalau Arin tengok juga data ni, analisis kita yang ni, okey. Okey, dia ada bagi tahu macam mana nak decide kebolehan tinggi, kebolehan rendah. Di sini. Okay, kat sini deciding upper and lower groups. Okay, first kita arrange students saja lah. Kita dah kira markah penuh dia semua. Arrange students highest to lowest. Kemudian kita separate students into upper group. Kadang-kadang kita boleh split. Kalau macam case tadi kita ada, case kita ni ada 12 orang dan memang clear cut. Ada ini markah dia 27, ini markah dia 25 ke bawah, ini 27 ke atas. Okay, clear cut. Tapi kadang-kadang kita tak boleh, kita tak boleh nak tentukan. Markah dia ni 27 sampai 10 orang. Kan kat tengah-tengah ni macam ni kita nak split dua. So dia kata kita guna 25 ni lah, top 25 dengan below 25. Kemudian dia punya formula, kita akan guna formula yang ni lah. Kalau kita guna yang ni, kita guna yang ni, kita consistent. Dan formula kalau kita ada setengah juga kalau kadang-kadang dia guna apa sebabnya apa dengan lower ni sama. Sama bilangan pelajar. Okey. Tetapi sebab apa ramai yang dah tak suka guna formula dan dia guna lebih kurang kaedah SPSS yang guna mean tu sebab ambiguity tu lah. Kadang-kadang kalau Arni yang buat, Arni guna formula ni dan Arni cut 25% tu tempat lain dan saya pula guna semua ataupun saya guna lebih, saya guna 50-50, maka jawapan kita akan slightly different. Yang ni P lain, D lain. Okay? Itu yang apa kita akan kita guna banyak Excel tapi bila kita nak guna formula
in some cases sebab student kita sikit dan kita nak tunjuk apa dia punya pengiraan detail semua, kita akan guna either 50-50 ataupun top 25, bottom 25. Betul, saya jawab ke soalan Arni? Okay, doktor. Sorry, Aina. Arni, Aina. Okay, lain. Okay. Arni lain. Saya selalu confuse Arni dengan Aina. Arni kan yang tengah bercakap kan? Arni yang tanya pasal how to split kan? Lepas tu kan doktor, Tifa kan ada tanya Okay. tadi pasal histogram tu kan. Kalau ikut case study yang doktor bagi tu kan ada tanya soal standard deviation kan. Kalau contoh Okay. saya terangkan standard deviation tu lepas tu masukkan pasal histogram tu boleh doktor? Boleh? Okay, standard deviation. Okay, dalam case tadi ada standard deviation sebabnya berapa jauh dia daripada mean kan? Boleh? Boleh masuk situ kan? Okay, thank you doktor. Thank you. Okay, Aina tanya hanya 2 kumpulan saja kebolehan tinggi dan rendah. Ya, kebolehan ada tak kebolehan sederhana? Kebolehan sederhana yang tengah-tengah lah kita anggap yang tengah-tengah. Okey Aina, sebabnya kita punya formula pun satu kita nak apa dengan lower saja. Kita tak ada medium ability kan. Apa dengan lower. Jadi dan kalau kebolehan sederhana ni yang tengah-tengah lah. Kalau kita ambil semua, kita anggap tak ada kebolehan sederhana lah. Kita anggap maksudnya kita pecah dua, pass fail lah. Macam pass fail tadi kan. Ini group pass, ini group fail. Okey, kalau sebab dia punya formula memang U dengan itu kelemahan guna formula Excel. Sebabnya ambiguity tu. Nak potong student, nak potong pula, nak separate student ikut group dan sebagainya. Yang kalau kita buat cara mean SPSS, dia tak kira pun kebolehan rendah, kebolehan tinggi. Dia hanya tengok mean. Mean yang markah tadi. Purata markah berapa ramai yang jawab. Dan kemudian discrimination dia tengok lebih kepada correlation. Yang ni dia still guna mean. Boleh ke Aina? Aina. Okay, ni Aina. Okay, Aina. Anything else? Oh, ramai yang stay. Okay, okay. Ada apa-apa lagi soalan? Okay, kalau tak ada, saya tutup ya. Maksudnya kita boleh keluar dan saya stop sharing. I'll talk to you on WhatsApp ke? Macam biasa. Okay. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu. Jangan senyap. Itu je. Okay, thank you. Thank you, Fazira. Oh.